Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, seorang peguam beramal di Tentuan J.D. Faridan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah perjalanan tuntutan sivil dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni saya ada terangkan hierarki mahkamah. Saya ada terangkan apa perihal atau butiran yang diperlukan ketika memfailkan tuntutan sivil. Tapi bila saya membuat topik-topik yang sedemikian, saya mendapati ramai yang tak faham perkara asas itu sekalipun. Maksudnya ramai yang tak tahu apa yang akan berlaku bila tuntutan sivil ini difailkan. Apa terma-terma yang digunakan oleh peguam. Biasanya pada kebanyakan masa pun peguam pun jarang memberikan penerangan mengenai proses-proses ataupun terma-terma yang digunakan. Dan dalam topik kita pada hari ini saya akan terangkan setiap peringkat dan apa yang kamu perlu tahu untuk setiap peringkat ini dalam perjalanan tuntutan sivil kamu. Yang pertama sekali, sebelum kamu memfailkan tuntutan, bila kamu berjumpa dengan peguam akan mendapatkan butiran ataupun perihal tuntutan kamu ini dan cuba membuat satu kira-kira ataupun berapa anggaran jumlah tuntutan kamu. Dan berdasarkan kepada apa butiran yang kamu berikan ini, peguam akan membuat satu draft ataupun menyediakan satu dokumen yang kita panggil letter of demand. Letter of demand. Di mana apa yang peguam akan buat, peguam akan menyampaikan surat ini kepada pihak yang lagi satu, pihak yang dituntut ataupun pihak defendant. So, dan defendant harus menjawab atau kena tengoklah dia nak buat macam mana. Okey, apa yang akan diperihalkan dalam letter of demand ini adalah apa yang berlaku, fakta-fakta dan apa tuntutan kamu dan apa yang kamu nak daripada pihak yang dituntut ini. Dan biasanya peguam akan memberikan sedikit masa untuk pihak lagi satu ini untuk menjawab, biasa 7 hari, 14 hari, 21 hari. Ini adalah bergantung kepada budi bicara. Tidak ada undang-undang yang tepat mengenai nak kata kena wajib 7 hari, kena wajib 14 hari. Tidak ada. Itu adalah bergantung kepada budi bicara. Dan kita biasanya peguam akan lihat sama ada pihak lagi satu ni dia membalas surat kamu ke atau tidak. Dia akan tengok apa yang akan berlaku. Dan kenapa peguam akan mulakan dengan letter of demand? Kerana cost. Kerana bila letter of demand diberikan, ialah cara yang paling murah tanpa melibatkan perjalanan kes, tanpa perlu pergi ke mahkamah dan memfailkan satu tuntutan. So bila tak perlu buat tuntutan, kamu bayar peguam untuk menyediakan letter of demand ini, bagi pada pihak lagi satu, kita tengok respon dia macam mana. Kalau respon dia baik, dia selesai, maksudnya kamu dah jimat banyak kos di situ. Dan ini adalah kenapa peguam akan selalu menyarankan kamu untuk memulakan kes dengan proses letter of demand. Katakanlah sekarang ni pihak lagi satu tu dia tak balas ataupun dia tak mengendahkan letter of demand ni. So, proses seterusnya kamu tidak ada pilihan lain kecuali memfailkan penyata tuntutan. Penyata tuntutan ini adalah saman kamu terhadap pihak yang lagi satu. So, bila saman ini disediakan, sekali lagi peguam akan tanya butiran yang terperinci. Saya bagi contoh kalau kemalangan. Peguam akan tanya, kenderaan yang kamu pandu ni milik siapa, pada waktu kemalangan, bagaimana kemalangan ini berlaku, dan semua jenis tuntutan yang kamu nak buat ini akan diperihalkan dalam penyata tuntutan. So kalau kamu nak tuntut untuk kehilangan gaji, akan disebut. Kalau kamu nak sebut untuk kos-kos kerosakan pakaian ataupun kerosakan kenderaan dan sebagainya, semua ini akan diperihalkan dalam penyata tuntutan. Dan penyata tuntutan ini harus diserahkan sesalinan kepada, selepas terutamanya sekali, kena failkan di mahkamah. Dan sesalinan penyata tuntutan ini harus diserahkan kepada pihak yang dituntut. Dalam kes ini, ianya akan menjadi pihak defendant. Pihak yang menuntut akan dipanggil sebagai plaintiff dan pihak yang dituntut ini akan dipanggil sebagai defendant. Ini kenapa kita sebut plaintiff, kenapa kita sebut defendant. Ini adalah kenapa nama-nama ataupun gelaran-gelaran yang sedemikian rupa digunakan. Dan defendant ini pula akan diberikan masa, kalau ikutkan aturan undang-undang, 14 hari untuk membalas kepada penyata tuntutan tersebut. So dalam menyediakan pembelaan, yang dituntut ini atau pihak defendant ini kena lantik peguam sendiri dan kena membalas setiap satu frasa-frasa ataupun perenggan-perenggan yang dinyatakan dalam penyata tuntutan tersebut. So kalau setuju, kita kata setuju. Kalau benda tu kita tak setuju, kita kata tak setuju. Kalau kita kata ini kita perlukan lebih banyak dokumen ataupun bukti, kita akan sebutkan. Tapi secara amnya, pihak yang menuntut ni dah senaraikan apa yang dia cuba tuntut. Pihak yang dituntut ini pula kena bagi penjelasan kenapa dia tak bersetuju dengan apa yang dituntut. Dan seterusnya, bila dah ada penyata tuntutan, dah ada pembelaan, dan pihak yang menuntut ini akan diberikan lagi satu peluang untuk memfailkan jawapan balasan kepada pembelaan tersebut. So bila proses ini dah selesai,
baru kita boleh cakap pleading itu adalah lengkap. Pleading itu maksudnya pihak-pihak ataupun peguam-peguam cuba menerangkan kepada mahkamah ataupun hakim yang mendengar kes ini apa tuntutan saya. Pihak plaintiff akan menerangkan kepada mahkamah menerusi pleading, menerusi penyata tuntutan, apa tuntutan saya sebenarnya. Pihak defendant pula akan mengatakan mengapa tuntutan ini saya nafikan ataupun kenapa sebahagian tuntutan ini saya nafikan, sebahagian tuntutan ini saya pertikaikan. Semua ini akan didokumentasikan dalam bentuk penyata tuntutan dan pembelaan untuk perhatian hakim. Dan seterusnya bila ini dah selesai, ada lagi beberapa prosedur lain tapi saya akan skip sementara sebab yang saya rasa yang itu kurang penting. Kita akan masuk kepada perbicaraan. Bila masuk kepada perbicaraan, pihak-pihak pula harus bersetuju mula-mula sekali terhadap dokumen-dokumen yang dikemukakan. Bila kamu menuntut, apa yang kamu tuntut ni harus disokong oleh dokumen. Dan pihak lagi satu pula harus memberikan jawapan sama ada dokumen ini dia setuju. Contoh, kalau IC mungkin dia tak pertikaikan. So, dokumen ini tak perlu panggil saksi. Tapi, mungkin kamu kata ada kehilangan gaji ekoran daripada kemalangan. Dan pihak yang dituntut atau pihak defendant ini pula merasakan ada yang tak betul. Ataupun mungkin kamu tidak mengalami kerugian ataupun kehilangan gaji. So, dokumen itu boleh dipertikaikan. Bila dokumen ini dipertikaikan, orang yang menyediakan dokumen ini iaitu dalam kes ini adalah majikan. Majikan ini harus dipanggil untuk memberi keterangan. So ini yang ramai orang tak faham. Ramai yang beranggapan saya ada dokumen, saya dah bagi pada peguam, tapi sekarang ni kena panggil saksi. Saksi tak nak datang. Saksi kata kalau nak bagi dokumen boleh bagi. Kalau nak datang mahkamah saya tak nak datang. So ini adalah sesuatu yang kamu kena faham. Bila dokumen itu tidak dipersetujui, maksudnya saksi itu harus dipanggil ke mahkamah. Dan seterusnya, pihak defendant juga berpeluang ya. Bila pihak defendant ni dia nak menyangkal apa yang kamu katakan ini, pihak defendant juga berpeluang untuk memanggil saksi-saksi mereka yang sendiri. So, kes akan dimulakan terlebih dahulu dengan kes plaintiff. Plaintiff akan mengemukakan dokumen, mengemukakan saksi. Selepas soal balas semua itu selesai, saksi-saksi defendant pula dipanggil. So, saksi defendant akan memberi keterangan, soal balas, dokumentasi semua dah lengkap. Seterusnya, akan sampai satu tahap di mana tidak ada sebarang bukti lain atau dokumentasi baru yang akan dikemukakan ke mahkamah. Bila dah sampai tahap yang itu, barulah peguam akan buat kerja mereka pula. Di mana yang tidak melibatkan kamu lah. Sebelum ni pun memang peguam buat kerja. Tapi bila dah sampai kes ditutup, maksudnya peguam akan memasukkan hujahan masing-masing. So, pihak yang menuntut atau pihak plaintiff akan mengatakan mengapa mereka berhak mendapatkan tuntutan mereka sebagaimana dalam penyata tuntutan mereka. Dan bagi pihak defendant pula, peguam mereka akan berhujah mengatakan mengapa tuntutan ini harus ditolak atau hanya dibenarkan separa sahaja sebagaimana yang dalam penyata pembelaan mereka. Dan hakim pula, ini adalah peranan hakim pula lepas itu. Bila dah mendengar daripada pihak plaintiff dan mendengar daripada pihak defendant, hakim pula akan membaca hujahan, mendengar hujahan, mendapatkan sebarang klarifikasi yang sewajarnya dan hakim akan membuat satu keputusan. Dan keputusan ini yang kita panggil keputusan mahkamah. Dan bila keluar keputusan mahkamah ini, kalau pihak-pihak bersetuju, pihak-pihak harus akur dan bertindak sebagaimana perintah mahkamah. Jika pihak-pihak tidak bersetuju, maka pihak-pihak boleh meneruskan dengan proses rayuan. Ini adalah sedikit sebanyak mengenai proses tuntutan sivil. Dan saya nak tekankan di sini, kalau saya nak cerita lebih panjang, memang ada banyak lagi. Ada banyak lagi elemen-elemen yang saya boleh terangkan, tetapi untuk orang awam, ini adalah intipati asas ataupun utama untuk kamu faham. Kalau kamu faham benda ni, maksudnya kamu tahu arah perjalanan kes kamu tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan. Dan macam biasa, sekiranya ada sebarang pertanyaan, sila ajukan. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.